Al-karamah sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Di sana ada namanya istidraj. Berikutnya ada sihir. Sihir ni tak ada siapa mau mengaku dia buat sihir. Tak ada siapa mau mengaku. Pokok sufi tarekat pun tahu syirik. Siapa buat sihir kafir. Sebab sihir tujuannya lil darar, lil fasad, untuk tujuan mengrosakkan dan menghancurkan. Tak ada siapa mau claim sihir. Semua karamah, karamah dan karamah. Tapi antara karamah tu ada benda yang dipanggil istidraj. Istidraj, Allah kata walladzina kadzabu biayatina, orang-orang yang mendustakan ayat kami, yastadrijuhum, akan di pelan-pelan, dia step sikit sehingga dia tak sedar dan dia tidak tahu kehancuran untuk dia. Uqbah menyatakan, Nabi kata, idza ra'aita Allah, kalau kamu melihat Allah, yu'til 'abd, memberi hamba dalam masalah dunia ataupun dalam kelebihan dunia, ala ma'asi, atas maksiat yang dia suka buat, wahul istidraj, itu al-istidraj. Maka istidraj ni apa? Al-akhdhu bit-tadarruj. Istidraj ni dia sikit hatta idza aznabal abd, sehingga seorang hamba yang melakukan dosa kepada Allah, Allah tambahkan nikmat Allah atas dia, wa ansahu taubah, sehingga nikmat-nikmat yang dia dapat tu dia melupakan taubat kepada Allah. Maka Allah kata dalam Quran, akhirnya kami ambil baghtatan. Begitu istidraj. Ini yang baca Talbisul Iblis Al-Imam Ibn Jauzi. Talbis Iblis kepada puak-puak yang tentang masalah karamat. Tadi Datuk Mufti sebut tentang Al-Harith Al-Kadzab. Al-Harith Al-Kadzab, bapa dia tu sering didatangi setan. Dia ni zuhad, ubad. Awalnya dia ni seorang zahid, seorang buat kuat ibadat dan seorang zuhud. Dia rasa macam nampak benda-benda pelik dan dia takut itu syaitan. Dia tulis surat kat bapak dia. Bapak dia bagi ayat Quran. Hal unabbiukum, nak tak aku bagi tahu kepada kamu, alaman, atas siapa yang tanazzalu syaitan atau syaitan, atas siapa yang setan turun kepada orang ni, iaitu atas orang yang kulli affakin athim walaista, dan engkau bukan affakin athim, dan engkau bukanlah seorang pendusta, dan engkau bukanlah seorang buat dosa. Maka famdi, ikutlah apa yang kau nampak tu, buatlah. Bapak dia menyesatkan dia lagi. Maka dia pun, oh dah bapak dah kata begitu, maka dia pun merepek-repek lah cerita tu cerita ni. Maka dia jalan pergi ahlul masjid, jumpa ahli-ahli masjid. Dia jumpa ahli masjid, dia tak jumpa ahli yang duduk lepak kat tepi pantai dah. Sebab yang akan makan benda bodoh, benda yang merepek-repek ni orang masjid lah. Dalam erti kata lain, orang agama lah. So dia pergi ke orang masjid ni, kalau kau setuju kira okey lah, kalau kau tak suka diam dah. Maka dia pun ceritalah, dia boleh macam tadi, boleh kau nak tengok malaikat tak? Meh dia pergi bawa tunjuk dia, orang naik kuda je pun. Betul, kadang-kadang dia macam-macam lah, dia boleh macam buah pada musim sejuk, dia benda macam tu lah, sehingga orang dah ikut ramai, kemudian dah masyhur cerita dia ni. Maka dia berjumpa dengan seorang muhaddis tabi'i Kufah, Al-Qasim Mukhaimirah. Dia kata, aku Nabi. Dia mula, aku Nabi. Kadzab, kau bohong. Maka dia lari. Itu pendirian ulama. Orang ataupun setan, dia akan mempengaruhi orang dalam masalah ni apabila qallal ilm. Bila makin lama makin banyak ilmu, kurang sikit setan mampu untuk menggoda. Sehingga kata Al-Imam Ibn Jauzi, al-aqilu, orang yang berakal tak akan rasa tenang dengan benda yang ajaib ni. Dia bawa cerita hak yang tadi tu, Al-Haris ni akhirnya disalib lah oleh Al-Malik Ibn Marwan. Datang Khalid Ibn Yazid Ibn Muawiyah datang, kenapa kau bunuh? Kalau aku ada, aku tak cadang bunuh. Kita kurung dia, jangan bagi dia makan. Kita tengok.
Orang macam ni kena buat macam tu. Apa nama, Rabi'atul Adawiyah dalam Bidayah wa Nihayah, dalam Siyar Alamin Nubala, dia ada anak saudara namanya Zulfa. Zulfa tanya kepada dia, wahai makcik, kenapa engkau tak suka orang jumpa engkau? Ni Rabi'atul Adawiyah yang suka sangat orang dia cerita wali-wali ni. Dia ada karamah lah, tapi bila anak saudara dia tanya kepada dia, kenapa kau tak suka orang datang jumpa engkau? Dia kata, bukan aku tak suka jumpa orang, buat apa faedah pun. Dia pun datang, dia pun cerita yang aku pun tak buat benda tu. Tengah semayang jumpa duit bawah sejadah, alah kita pun banyak kali jadi. Kemudian dia kata, orang duk cerita ni, banyak ni duk cerita. Masuk rumah Rabi'atul Adawiyah ada rezeki. Semua cerita yang ada contoh sebelum lah kan. Ada rezeki daripada mana? Rabi'atul Adawiyah kata, kalau betul apa yang jadi, aku pun takut nak sentuh makanan tu. Aku tak nak. Dia sendiri pun tak mau benda-benda macam ni, dan dia tidak rasa tenang dengan benda tu. Satu hari dia berbangkit puasa pada musim sejuk. Dia ada hak tengok, oh dagingnya ada tapi bawang tak ada. Bawang merah tak ada. Dia pun bisik, kalau ada bawang masak sedap ni, sejuk-sejuk. Tiba-tiba datang burung lempar bawang. Bawang. Baru cakap nak bawang, burung bawa bawang. Dia pun kata, risau ni tata setan kot. Itu Rabi'atul Adawiyah. Ibrahim An-Nakhai Farqad datang kepada dia, wahai Ibrahim An-Nakhai, Abu Imran, pagi-pagi ni aku duduk tak habis-habis fikir hutang banyak sangat sampai 6 dirham. Aku berdoa lah, doa, jalan, jumpa duit 6 dirham kot. Dia pun tengok cek kira-kira 6 dirham tepat pula tu, tak lebih dan tak kurang. Dia kata kepada Ibrahim Nakhai kata, kau sama merepek, kau pergi sedekah atau kau pergi apa nama sedekah, itu bukan hak engkau. Itu pendirian para ulama ahli sunnah. Dan tentang benda-benda pelik ni, ahli sunnah tidak suka benda-benda pelik macam ni, benda mistik. Ada satu video dia kata apa nama, Conan, cerita Conan ni, dia semua cerita wali sebagainya, Marvel bau-bau yang apa, 2-3 bulan yang sebelum tu macam-macam cerita, jumpa naga dalam sungai lah, jumpa apa, ada semua tu, semua ada cerita Marvel tu, semua ada. Buka lah, nak jadi apa, nak Grand Sheikh ada Doctor Strange. Nak belajar beradab ada, pergi jumpa Ancient One, semua ada dalam Marvel. Dia pun kata hak tu Tarkan Naqsyabandi tu, dia pun kata ada dalam Marvel. Aku dah lama tulis dah, ada dalam Marvel kan. Maka cerita kartun macam ni tak ada dalam kitab Ahli Sunnah. Ada Ahli Sunnah tidak teringin pun nak tahu, sehingga para ulama tadi tu pun benda-benda berlaku ni dia alihkan ke benda-benda lain. Sebab benda tu, kata Al-Imam Al-Jauzi, kemungkinan kebetulan, kemungkinan istidraj. Maka dia rasa dia bagus, dia rasa dia dapat benda pelik-pelik ni, akhirnya jadilah apa yang jadi. Kenapa istighasah, isti'anah, kenapa itu yang paling seronok sekali tajuk dia kepada pokok-pokok macam ni? Kerana itulah tajuk yang akan membangkitkan kehebatan orang mati. Mana boleh dia buat apa dah, orang tu dah mati dah. Tak boleh dah bawa keluar dia awetnya kawan tu, tak boleh. Islam tak bagi, dia tahu. Tak boleh dia bawa buah neneh ke, buah limau ke kat kubur tu, dia tahu. Ini pun juga nampak benar. Maka ada satu ruang je yang boleh hak nampak bagus, hak ni wali, istighasah, isti'anah. Sebab tu kita tak jumpa daripada kalam ulama awal tentang istighasah, isti'anah secara spesifik. Tak ada kalam Abu Hanifah secara spesifik isti'anah dengan orang mati, istighasah dengan orang mati. Tak ada kalam spesifik dari Imam Syafi'i, tak ada kalam spesifik dari Imam Malik. Tak ada spesifik tentang mohon isti'anah, istighasah kepada orang dah mati. Sebab itu yang banyak adalah mutaakhirin, ulama-ulama mutaakhirin yang cakap tentang masalah istighasah dan isti'anah. Dan ulama-ulama terkini, zaman kini, semua menyatakan tak boleh, dan semua menyatakan bahawa itu tidak boleh dan akan membawa kepada syirik. Tidak syirik pun akan membawa kepada syirik.
tahu pula pokok tu kalau diminta bodoh. Tahu, dia yang cakap, bukan aku yang cakap. Dia yang cakap minta kepada pokok tu, sebab nature pokok tidak diciptakan untuk menjawab doa. Bodohlah. Maka tidak akan begitu Al-Quran menceritakan bagaimana Ibrahim apabila dihancurkan berhala-berhala yang ada, maka dia tinggal hak yang besar, bubuh kapak kepada hak yang besar, supaya orang fikir tengok hak besar tu yang ada kapak tu, agaknya yang besar tu. Tahu pula dia pun tak nak percaya. Berlaku pada zaman jahiliyah, Manat, Uzza, semua ni bendanya. Uzza pokok, Uzza pokok, sehingga apabila Fathu Makkah ditebang pokok ni, sampai kat Nabi kata, kau tak bunuh pun Uzza, pergi bunuh Uzza. Ada perempuan tu orang gila, rambut mengebang, lari lintang bukang, dia pun bunuh perempuan ni. Nabi kata, tilkal Uzza, itulah dia Uzza. Orang yang memanggil orang buat benda merepek dekat pokok. Zatu Anwat, orang balik daripada Nabi nampak pokok, wahai Rasulullah, teringat zaman dulu ada pokok Zatu Anwat, tempat gantung pedang, tempat i'tikaf bawahnya. Maka dia kata, boleh tak buat kami Zatu Anwat? Nabi marahlah. Perkataan kamu semua ni saling tak tumpah macam apa yang pengikut Musa cakap, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, buat kami Tuhan macam mana mereka ada Tuhan. Maka Islam bedak sejak zaman Nabi. Sebab tu bila kita kata tak ada dalil, tak ada dalil, kawan tu pergi buat video lah, dia kata ada dalil mayat boleh berdoa kepada orang hidup. Hak ni puak-puak ni 4 perkara benda. 1, istidlal tak betul. 2, hadis problem, daif. 3, pusing, tahrif, menokok tambah dalil, buang dalil. Yang keempat aku tak ingat. So ini yang berlaku pada zaman sekarang. Itu belum Naqsyabandi lagi. Syekh Naqsyabandi, hak disebut dalam kitab, tangan Nabi lebuh atas dada dia, nampak pula bekas tu. Hak tu Allah utuskan malaikat pergi kepada kubur. Hak ni cerita ni semua tarekat ada, bukan tarekat tu aja, semua tarekat ada. Dulu Abdullah Harari meninggal dunia pun sama. So Abdullah Harari keluar daripada kubur menjawab hajat. So Allah mengutuskan malaikat untuk menjawab hajat. Kadang-kadang dia rasa nak keluar, dia keluarlah menjawab hajat. So cerita pelik ni tak berlaku zaman Nabi, tak berlaku zaman tabi'in. Jadi yang berlaku kemudian, ini yang dibimbangi istidrajan. Ini benda yang ditakuti. Takut-takut benda pelik-pelik jadi ni, Allah nak bagi dia lagi, bagi dia lagi, bagi dia lagi. Akhirnya fasubbahu sabbah, fasubbahu ali sabbah. Nanti Allah campak terus je kepada azab. Tak payah nak ni dah. Sebab ini istidraj, yang dipanggil istidraj. Apa beza karamah dengan istidraj? Apa beza karamah dengan mukjizat? Mukjizat diutuskan kepada Nabi untuk liizhar wal istihar, untuk dizahirkan kepada orang-orang kafir tu. Karamah lisatri walisyatri walilkatmi. Karamah bertujuan untuk disembunyikan, walilkatmi untuk didiamkan. Itu karamah. Karamah tidak dicerita-cerita kepada orang. Karamah itu sendiri-sendiri, yang kadang-kadang kita pun tak tahu Allah bagi karamah, wallahu alam, tak tahu pun karamah Allah bagi. Sebab benda bukan dipelajari macam sihir, benda bukan diminta-minta, ya Allah bagilah aku karamah, bagilah aku karamah. Kerana itu bukan karamah yang dipahami oleh ahli sunnah wal jamaah. So itu beza benda merepek-repek dengan hak yang sepatutnya kita faham tentang masalah karamah. So yang berlaku pada zaman sekarang ini adalah ada dari kalangan puak-puak jahil, puak-puak yang nak mengangkat kumpulan, puak-puak yang nak mengangkat syekh, puak-puak yang nak mengangkat diri. Tidak ada para ulama hak yang dikatakan wali menyeru kepada diri dia, mailah cium-cium nah, cium tangan nah, cium-cium nah, ambil kaki nah, kalau aku sepak tu je. Sampai hak yang salam pun melutut dan sebagainya. Dah nak jadi macam tu, pergi negara jiran sebelah lah, mengesot-ngesot, mengesot jumpa. Maka apa yang didapati oleh Syekh rasa seronok lah, rasa seronok. Oh aku Syekh,
Orang datang cium tangan, ambil. Makan pula guru, nah ambil. Buka mulut, nak ludah pula dalam mulut. Oh Syekh, karamah. Ini keramat. Wallah lah, sikit-sikit nanti orang marah. Ajak diskusi tak mau penakut.